Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, insyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu solat berjemaah. Okey, di akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan pengertian dan hukum solat jemaah, menerangkan syarat sah solat berjemaah dan menyatakan hikmah solat berjemaah. Okey, kita tengok dulu muka surat 60. Murid-murid boleh buka buku. Okey, tengok pengertian solat berjemaah dekat bawah tu, kotak warna purple. Okay, apa dia solat berjemaah? Solat jemaah adalah solat yang dilakukan beramai-ramai yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh sekurang-kurangnya seorang makmum dengan syarat-syarat tertentu. Okey, maksudnya dekat sini, solat berjemaah mestilah ada satu imam sahaja. Okay, ada satu imam sahaja. Tak boleh ada 2 ke 3 imam, tak boleh. Okay, dan diikuti sekurang-kurangnya mesti seorang makmum. Makmum tu siapa? Makmum tu adalah orang yang berada di belakang imam. Okey, itu dipanggil makmum. Orang yang berada di belakang imam, makmum. Manakala orang yang berada di hadapan adalah imam, ketua. Okey, sebab tu imam ada satu sahaja. Okey, seterusnya buka muka surat 61. Okey, muka surat 61 kita tengok hukum solat berjemaah. Okey, hukum solat berjemaah terbagi kepada 3 iaitu fardu kifayah, fardu ain dan juga sunat. Okay, kita tengok dulu fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa? Fardu kifayah ni bermaksud dalam sesuatu dalam sesuatu masyarakat muslim, dalam sesuatu tempat mestilah ada yang melakukan solat jemaah. Sebagai contoh, kampung A, saya bagi tahu kampung A. Okay, dekat dalam kampung A ada orang Islam. Okay, dalam kampung A ada orang Islam dan dalam kampung A mestilah ada masjid ataupun surau. Okay, kalaulah dalam kampung A tu tak ada yang melakukan solat jemaah, tak kisahlah 2-3 orang pun, kalau tak ada seorang pun yang masuk ke dalam surau atau masjid melakukan solat jemaah, ataupun tak kisahlah bukan kat masjid ke kat surau ke, tapi tak ada pun seorang pun yang buat solat jemaah, maka jatuhlah hukum dosa ke atas semua orang Islam yang berada di kampung A. Tetapi kalau dekat kampung A tu ada yang buat solat jemaah walaupun 2-3 orang sahaja, maka terangkatlah dosa ke atas orang-orang Islam di kampung A. Maka tak adalah jatuh hukum dosa ke atas orang-orang Islam. Okay, bermaksud kalau dalam solat jemaah, dia adalah fardu kifayah ke atas setiap lelaki di sesuatu tempat bagi solat 5 waktu di masjid. Okay, fardu ain. Fardu ain ni dia adalah wajib dilakukan ke atas individu. Kalau individu tersebut, individu ni ke atas diri sendiri, seorang individu. Kalau fardu kifayah ni lebih kepada masyarakat lah, masyarakat suatu tempat. Fardu ain ni adalah individu, diri sendiri. Okay, dia menjadi wajib ke atas setiap lelaki bagi solat Jumaat. Okay, orang lelaki dia wajib melakukan solat Jumaat. Okay, semua ke atas orang lelaki wajib lakukan solat Jumaat. Kalau tak ada yang buat solat Jumaat, maka jatuh dosa. Okay, manakala sunat bagi solat sunat seperti solat hari raya. Okay, sunat ni bermaksud kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat tak dapat pahala. Dosa tak dapat jugalah. Sunat je. Okay. Seterusnya kita tengok kedudukan makmum dalam solat berjemaah. Okey, tengok warna biru imam, warna purple makmum lelaki dewasa, warna oranye ni nombor 3 makmum kanak-kanak lelaki, manakala nombor 4 makmum kanak-kanak perempuan dan yang kelima makmum perempuan dewasa. Kita tengok kedudukan dia. Okey, mestilah yang di hadapan sekali mestilah imam lelaki dewasa. Okey. Kemudian diikuti dengan makmum lelaki dewasa. Dan kanak-kanak mestilah berada di belakang makmum lelaki dewasa. Kemudian diikuti dengan makmum kanak-kanak perempuan. Dan akhir sekali, makmum perempuan dewasa. Okey, seterusnya buka muka surat 62. Okey, kita tengok syarat sah solat jemaah. Okey, apa dia syarat sah solat jemaah ni? Okey, pertama, mestilah niat mengikut imam bagi makmum. Okey, kita kena niat ikut imam.
Okey, barulah sah solat jemaah kita. Yang kedua, takbiratul ihram makmum tidak mendahului takbiratul ihram imam. Maksudnya kat sini, okey, contoh kita nak takbiratul ihram ni, nak angkat takbiratul ihram. Okey, imam tak takbir lagi tapi makmum dekat belakang dah takbir. Okey, imam dekat depan tak takbir lagi, tapi kita makmum dekat belakang dah takbir dulu. Cakap Allahu Akbar, makmum kat belakang. Maka tak sah solat jemaah kita sebab kita dah mendahului perbuatan percakapan imam. Okay, yang ketiga adalah makmum tidak mendahului dan tidak terlalu lembut mengikut pergerakan imam. Maksudnya kat sini makmum tak mendahului pergerakan imam. Macam saya cakap tadi. Okey, imam belum rukuk tapi makmum dah rukuk dulu. Maka tak sah solat jemaah kita sebab kita dah mendahului imam. Kita dah buat dulu dah. Imam tak rukuk tapi kita dah rukuk. Makmum dah rukuk. Okey, yang keempat, makmum mengetahui pergerakan imam. Okey, mestilah makmum tahu pergerakan imam. Okey, biasa dalam keadaan contoh ini yang solat terjadi kes bila solat jemaah di mana jemaah terlalu ramai sehingga keluar-luar daripada masjid lah biasanya kan. Kita tak tahu pergerakan imam ni. Kan kita tak tahu imam ni dah rukuk ke, imam ni dah sujud ke. Kalau kita tak tahu, maka kita tak sah lah solat jemaah kita. Kalau mesti kita kena tahu. Okey, kalau imam rukuk, kita tahu imam tu tengah rukuk. Kita ikut rukuk sekali. Okey. Seterusnya, tiada sekatan atau penghalang antara makmum dan imam. Okey, maksudnya kat sini mestilah makmum dengan imam berada di suatu kawasan yang lapang tanpa terhalang daripada sebarang dinding. Biasanya lah. Okey, kalau contoh kita nak solat kan, kita nak solat mestilah berada di tempat yang lapang. Contoh tempat yang lapang sini kan. Okay, tempat lapang. Okay. Lepas tu contoh kata kalau tempat tu sempit. Sebelah dia ada dinding. Kita dihalang dengan dinding. Maka tak sah solat jemaah kita. Okay. Contoh sini ada dinding. Lepas tu kita nak solat lagi. Nak tambah lagi jemaah dekat sini. Kita dihalang dengan dinding. Maka tak sahlah solat jemaah kita. Seterusnya, makmum hendaklah yakin solat imamnya adalah sah. Okay, kita yakin kita yakin dengan imam kita. Kalau makmum dah ragu-ragu dengan imam, maka tak sah solat jemaah kita. Kalau makmum kata, betul ke solat imam ni? Imam ni betul ke sekarang ni tengah rukuk? Tak boleh. Kita dah ragu-ragu dengan imam, maka tak sah solat jemaah kita. Okay. Kita tengok pula contoh lafaz niat solat berjemaah. Okey, untuk lafaz niat ni, Ammar Hakimi selalu tanya Ustazah. Ustazah, kalau kita solat jemaah, kita kena baca niat makmum ke? Okey, ini kita dah belajar, jom kita praktikkan. Okey, kalau orang yang menjadi imam, kita perlu niat tambah perkataan imam. Manakala orang yang menjadi makmum yang belakang imam, mestilah niat dengan tambah perkataan makmuman. Macam mana niat dia? Okey, niat imam. Okey, siapa yang jadi imam kena niat ni Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin imaman lillahi ta'ala. Okey, kita hanya tambah perkataan imam je selepas perkataan raka'atin. Okey, maksud dia sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat imam kerana Allah Ta'ala. Okey, kalau niat biasa kita akan niat usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. 4 adaan kan. Imaman ni ganti perkataan adaan. Siapa yang jadi imam lah. Okay, manakala makmum, kita niat usolli fardhu zuhri 4 rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Tambah perkataan makmuman selepas perkataan rakaatin. Yang bermaksud sahaja aku solat fardhu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, dah belajar lepas ni. Bila kita solat jemaah, pastikan kamu niat imam. Kalau imam, kena niat imam. Kalau makmum, kena niat makmum. Okey, kita tengok pula hikmah dia.
Apa hikmah solat jemaah ni? Penting sangat ke solat jemaah ni? Okay, kita tengok. Pertama, mendapat pahala 27 kali ganda berbanding solat sendirian. Banyak sangat pahala kita boleh dapat. Bukan setakat 2-3 ganda, tapi 27 kali ganda. Betapa banyak sangat nikmat pahala bagi solat berjemaah. Kalau kita nampaklah pahala tu depan mata kita, pasti setiap hari kita nak buat solat jemaah. Betul tak? Seterusnya nombor 2, kita dapat mengukuhkan persaudaraan sesama umat Islam. Contoh kita pergi masjid kan. Kalau masjid kita biasa kita tak kenal orang-orang dekat keliling kita. Atau biasa kalau contoh kita jumpa orang baru lah kan. Maka lepas solat tu kita tengok orang tepi kita. Kita lepas solat mestilah kita bersalaman kan. Kita salam, secara tak langsung kita berkenalan dengan orang baru. Maka kat situ dapat mengukuhkan dapat mengeratkan silaturahim dan dapat juga mengeratkan lagi persaudaraan sesama umat Islam. Ketiga, melatih hidup berdisiplin. Keempat, menimbulkan perasaan sama rata dalam masyarakat. Dalam solat jemaah ni tak ada yang pangkat tinggi duduk pangkat tinggi, yang pangkat rendah duduk pangkat rendah, tak ada. Dalam solat jemaah semua sama rata, tiada yang tinggi darjatnya, tak ada yang rendah darjatnya. Tak ada yang jadi bos, tak ada yang jadi orang bawah, tak ada. Semua sama. Okey. Tahukah anda, tengok yang bawah ni. Sesiapa yang solat isyak berjemaah, maka seolah-olah dia telah solat separuh malam. Dan sesiapa yang solat subuh berjemaah, maka seolah-olah dia telah solat seluruh malamnya. Ni adalah hadis riwayat Muslim. Betapa solat jemaah ni sangat-sangat dituntut dalam Islam. Amalkan, istiqamahlah untuk menunaikan solat isyak dan subuh secara berjemaah. Kita cubalah. Ni kalau kita duduk rumah kan, cuba bangun solat subuh, solat dengan mak ayah dekat rumah. Itu pun dikira solat jemaah. Solat dengan mak ayah awak itu solat jemaah. Solat isyak, solat jemaah. Kalau dapat buat solat 5 waktu tu secara berjemaah, lagi bagus. Untuk aktiviti hari ini, Ustazah akan bagi tugasan untuk murid-murid hafal sahaja. Hafal pengertian solat berjemaah, dihafalkan, serta niat solat berjemaah, iaitu niat imam dan juga niat makmum. Hafal dan rekodkan. Hantar rekod saja dekat grup Telegram, hantar. Itu sahaja tugasan untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.